Berita Al-Hijrah 23 Muharram 11 September, tangan bayi 7 hari putus digigit anjing. Juga mangsa banjir takut balik rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Seorang bayi perempuan baru berusia 7 hari putus tangan kanan selepas digigit anjing peliharaan ahli keluarganya di Bacang, Melaka. Kejadian sekitar jam 8.30 pagi 8 September lalu itu berlaku ketika bayi yang berada di bawah jagaan ibu saudaranya ditinggalkan sebentar di ruang tamu berdekatan dengan pintu pagar rumah sementara mengambil air panas untuk memandikan bayi tersebut. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Melaka, Asisten Komisioner Muhammad Nur Yahazi Idris berkata, siasatan awal mendapati bayi itu diletakkan di ruang tamu berkenaan dengan tujuan mendedahkannya kepada cahaya matahari bagi mengurangkan demam kuning yang dihadapi. Ketika kejadian, bayi tersebut baru sahaja diberi susu oleh ibunya dan kemudian dibantu jaga oleh wanita berkenaan untuk memandikannya. Ibu bayi masih berpantang dan ditemani oleh suaminya berehat di tingkat atas. Ibu saudara bayi itu telah meletakkan bayi di atas bantal berdekatan pintu pagar yang ditutup rapat bagi menjemur bayi dan meninggalkannya seketika bagi mengambil air panas. Wanita itu kemudian terkejut apabila terlihat tangan kanan bayi tersebut sedang digigit oleh salah seekor anjing peliharaan milik suaminya di luar pagar rumah. Wanita itu kemudian menjerit sekuat hati sebelum jeritannya didengari ahli keluarga dan mereka bertindak membawa bayi itu ke sebuah hospital swasta untuk mendapatkan rawatan namun ditolak dan diminta merujuknya ke Hospital Melaka. Sebaik tiba di Hospital Melaka, bayi terus dibawa ke zon merah bagi mendapatkan rawatan kecemasan sebelum dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur bagi mendapatkan rawatan doktor pakar. Bayi tersebut kini sedang menjalani pembedahan di Hospital Kuala Lumpur dan siasatan lanjut mendapati anjing tersebut merupakan milik suami kepada ibu saudara bayi berkenaan. Anjing tersebut juga dipercayai dari jenis Bloodhound dan telah dibiarkan tanpa diikat atau dikurung di kawasan rumah tersebut bagi tujuan menjaga kawasan rumah. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 atau 289 Kanun Kesisaan. Sementara itu, menurut Doktor Perubatan Veterina Dr. Salihatul Huzaimah Muhammad Ali, anjing Bloodhound yang menyerang bayi tersebut mungkin cemburu dengan kehadiran bayi berkenaan dalam keluarga itu. Untuk dia menyerang saja-saja bayi yang tak boleh buat apa-apa kan, itu adalah benda yang biasanya di luar logik lah, di luar akal logik. Maksudnya anjing dia takkan purposely just attack benda yang mungkin tak harm dia, kecuali contohnya mungkin dia sangat lapar ataupun something yang mungkin trigger ataupun benda yang mungkin mengganggu dia secara emosi, secara mungkin trauma yang kita tak tahu. Sebab anjing ni biasanya dia very sensitif, sangat-sangat sensitif. Kadang-kadang mungkin dia merasa cemburu sebab ada bayi baru kan. Cemburu, benda tu mungkin boleh menjadi punca kepada serangan. Salihatul berkata meskipun anjing jenis Bloodhound merupakan baka yang bijak, aktif dan agresif dan sering digunakan sebagai haiwan berburu, ia masih boleh dijadikan sebagai haiwan peliharaan namun memerlukan kaedah penjagaan yang betul, antaranya kawasan perumahan yang luas dan berpagar serta mempunyai halaman dan perlu diikat menggunakan tali tidak melebihi 1 meter mengikut keadaan bagi mengelakkan perkara yang tidak dijangka berlaku. Seorang warga emas hilang tempat berteduh sekelip mata apabila rumahnya di Kampung Losong Haji Awang hangus terbakar kira-kira jam 7.30 pagi tadi. Bukan itu sahaja, mangsa Syafi'i Sulong 74 tahun turut kerugian kira-kira RM100,000 apabila semua peralatan rumah termasuk wang tunai RM20,000 serta 2 buah motosikal dijelat api. Menurutnya, ketika kejadian anak lelakinya yang sedang tidur terdengar bunyi letupan diikuti api marak sebelum anaknya keluar menyelamatkan diri. Dia yang ketika itu berada di kedai makan miliknya bergegas pulang ke rumah tetapi tidak sempat menyelamatkan kesemua barang berharga. Tak ada. Tak ada apa? Benda satu saya ada selamat.
Motor ada dalam 2 buah habis bakar. Ada duit tak dalam rumah? Ada. Ada lebih kurang ramai dalam 20,000. Kebakaran itu turut melibatkan 2 buah rumah lain yang terletak bersebelahan kira-kira 1 meter daripada rumah yang mula-mula terbakar. Sementara itu, seorang lagi mangsa sulung bakar 68 tahun berkata api marak terlalu cepat. Rumahnya terbakar dalam masa 5 hingga 10 minit. Dia mengalami kerugian lebih RM50,000 apabila 20% rumahnya termasuk peralatan dapur, perabot, barangan elektrik dan sebuah motosikal hangus terbakar. Lepas tu bunyi kepak-kepak tu, saya buka pintu, api mengarut dah. Mau sebelah. Saya pun, kita atas sini, anak saudara patah ke turun. Tak ada nak buat benda-benda dah, tak ada apa-apa. Tu je lah, dalam seminit 2 je. Saya bunyi, saya ingat ujang. Ingat ujang apa? Benda apa ni? Ketak-ketak bunyi. Lepas tu, buka pintu kat sebelah tu, api mengarut dah. Api berjulang dah. Mohon dia tu, dah mau kena lagi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi bomba Terengganu, penguasa kanan bomba 2 Muhammad Basri Kamarazaman, 44 pegawai dan anggota bersama 4 jentera dan 1 water tanker bergegas ke lokasi dan bomba mengambil masa 15 minit bagi mengawal api. Sebanyak 4 aliran lah digunakan untuk memadam dan mengawal kebakaran. Rumah yang terlibat adalah sebanyak 3 rumah yang terlibat, iaitu rumah pertama terbakar 100%, rumah kedua terbakar 20% dan rumah ketiga terbakar 10%. Keadaan rumah jenis kayu menyebabkan api terlalu cepat merebak dan punca kejadian serta nilai sebenar kerugian masih dalam siasatan. Banjir kilat susulan hujan lebat berterusan yang melanda ibu negara semalam mengakibatkan lebih 20 keluarga di Jalan Raja Alang Kampung Periuk mengalami kerosakan harta benda. Bencana alam itu disifatkan yang terburuk sejak banjir besar yang melanda ibu negara pada 2007. Warga Emas Darlina Tengku Omar berkata kejadian semalam amat menakutkan apabila paras air naik dengan cepat sehingga mencecah paras leher. Ya, boleh tak sempat nak sembahyang, air dah naik. Air dah naik, ada apa adik saya pula di rumah. Jom dengan selai sepinggang lah saya keluar terus. Dia orang jerit saya dekat atas, "Cik keluar, cik air naik mendadak, cik," dia cakapnya. Di rumah bertunggang balik lah. Hancur semua, nengoklah semua. Ada kan dia nengok, ambil gambar semua macam mana. Habis semua barang-barang. Peti sejuk ke, TV ke, tempat tidur ke, semua habis lah. Lemari kot, nengok adik, nengok semua adik dah tengok masuk ke rumah kan. Itulah keadaan rumah sekarang. Dia berada di rumah ketika paras air naik antara 1 sehingga 1,5 meter dan menyaksikan hampir semua perabot tenggelam. Barangan elektrik juga tidak dapat diselamatkan kerana paras air yang terlalu tinggi. Namun dia bersyukur kerana masih terselamat walaupun harta benda dan rumah rosak teruk. Pengalaman sama turut dikongsi penduduk Putih Mat Zain yang mengakui kejadian banjir kilat sememangnya kerap berlaku di kampung tersebut. Niaga depan ni makan tengah hari. Tak sempat, baru 3 orang sampai je. Tengok-tengok hujan mula dah stop. Lepas tu balas sekali lagi lebat. Tengok air longkang pun dah sampai nak naik sikit. Kali ni tak boleh naik pasal terus naik. Oh laju lah. Tak sempat nak lauk-lauk semua pun pep-pep. Dapur tak sempat nak alih. Tilam semua habis basah. Dia terpaksa menyelamatkan cucu yang masih kecil dan bermalam di pusat pemindahan sementara. Katanya pagi tadi dia kembali semula ke kediamannya untuk membersihkan rumah yang dilanda banjir lumpur dan dipenuhi sampah. Setakat 10 pagi tadi, tinjauan berita Al-Hijrah mendapati 24 mangsa sahaja masih berada di pusat pemindahan sementara di Dewan Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru dengan beberapa petugas polis ditempatkan di situ. Namun sebahagian mangsa banjir masih keliru sama ada mahu pulang ke rumah atau tidak. Mereka bimbang banjir berulang kembali.
7 sekatan jalan raya SJR mula dilaksanakan di Kota Star berikutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran Temko bermula 12:01 malam Sabtu. Menurut Timbalan Ketua Polis Kota Star, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh, sekatan terbabit diadakan termasuklah di hadapan Restoran Haji Ramli di Simpang 4, Jalan Batas Paip di Kuala Kedah, Tol Alusta Utara dan Tol Alusta Selatan, hadapan Balai Polis Kepala Batas dan Jalan Hutan Kampung. Katanya 3 daripada SJR terbabit ditutup dan diletakkan penghadang jalan untuk menghalang orang ramai keluar masuk ke kawasan itu tanpa sebarang urusan. Antaranya jalan masuk dari Jitra ke Alusta di Kepala Batas, selain laluan masuk ke Plaza Tol Alusta Utara dan laluan keluar ke Plaza Tol Alusta Selatan yang ditutup. Kita akan mengadakan sebanyak 7 sekatan jalan raya yang melibatkan sempadan-sempadan di dalam daerah Kota Star. Kemudian di samping untuk 7 sekatan jalan raya ini, kita akan juga turut melibatkan kekuatan daripada Angkatan Tentera Malaysia sebagaimana kerjasama yang sebelum ini. 21 pasukan pemantau akan melakukan pemantauan termasuk di laluan tikus di sekitar kawasan kampung bagi mengelak penduduk cuba lari ke daerah lain. Beliau berkata sekiranya ada urusan keluar masuk ke daerah sempadan, orang ramai perlu mengemukakan surat kebenaran untuk tujuan itu. Superintendent Muhammad Rizwan berkata sekiranya ada individu yang didapati ingkar atau melanggar syarat PKPD, mereka boleh dikompaun atau ditangkap. Menurutnya, perkhidmatan menghantar makanan dari rumah ke rumah COD juga perlu mendapat surat kebenaran polis. Selain itu, penduduk Kota Star di kawasan Temko ini yang bekerja di luar daerah pula digalakkan melakukan kerja di rumah. Keputusan membuka sepenuhnya sempadan Malaysia-Singapura bergantung kepada situasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sejak September sehingga Disember ini. Tegas Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adham Baba, setakat ini ia bukan masa yang sesuai. KKM jelasnya akan meneliti keadaan semasa kes wabak COVID-19 mengenai pembukaan sempadan sebagaimana yang diminta kerajaan negeri bagi meningkatkan sektor ekonomi negeri. Kemudahan pengaturan ulang-alik berkala PCA dan laluan hijau timbal balik RGL juga berjalan lancar walaupun mencatatkan satu kes di laluan berkenaan. Datuk Dr. Adham berkata sebelum keputusan dibuat, KKM akan mendapatkan input dan senario terkini termasuk di Singapura. Semalam Kerajaan Johor menyerahkan kertas kerja dan SOP Kementerian Luar dalam usaha mempercepatkan pembukaan sepenuhnya sempadan Malaysia-Singapura. Masih ada lagi jangkitan-jangkitan yang berlaku di beberapa negeri, di Sabah dan di Kedah. Kita pun melaksanakan PKP Temko di pentadbiran di Kedah. Sebelum ni kita laksanakan di kawasan Aman Jaya selama 14 hari dan tambah lagi 3 hari untuk dapatkan saringan sepenuhnya. Kita laksanakan lagi PKP ataupun MCO yang diperketatkan secara pentadbiran ini untuk memastikan bahawa saringan dapat kita laksanakan untuk mereka yang kita mungkin dijangkiti COVID-19 yang tidak dapat dikesan sebelum ini. Jadi mesti bereskan perkara ini dulu. Kes COVID-19 kembali kepada 3 digit dengan 182 kes baru direkodkan hari ini. Ia meningkat lebih 3 kali ganda berbanding semalam dan menjadi angka tertinggi sejak pelaksanaan PKPP. Daripada jumlah itu, 181 adalah kes tempatan dan hanya 1 kes import. Untuk kes tempatan, 167 melibatkan kluster Benting, manakala 14 membabitkan kluster sungai dan telaga. Daripada keseluruhan 181 kes tempatan, 90 kes adalah warga negara dan 91 kes bukan warga negara. Kes indeks dari kluster Benting dikesan pada 1 September melibatkan pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan di lokap ibu pejabat dan menjangkiti sehingga 3 generasi. Semalam, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran Temko di penjara dan kuartus Tawau susulan peningkatan kes COVID-19. Sementara itu, 11 kes direkodkan dari kluster sungai dan 3 kes dari kluster telaga. Ia menjadikan keseluruhan kes aktif di negara ini meningkat kepada 501.
704 botol air ketum ditemui di dalam sebuah bangsal dekat Padang Balang Gombak malam Khamis. Turut ditangkap 9 individu yang menjadi dalang kepada sindiket memproses dan menjual air ketum tersebut. Bangsal terbabit terletak bersebelahan sebuah rumah keluarga salah seorang suspek. Ia didapati dijadikan pusat memproses, memasak dan pembungkusan air ketum. Ketua Polis Wang Semaju, Superintenden Rejab Ahad Ismail berkata, ops sarang yang dilancarkan bahagian narkotik IPD Wang Semaju itu hasil maklumat awam. Ketika serbuan, kesemua mereka sedang leka makan sambil memasak air ketum dan membungkusnya ke dalam botol plastik. Kumpulan terbabit dipercayai menjual air ketum dengan harga RM20 sebotol dan aktif menjual di sekitar kawasan kampung berkenaan. Mereka mula aktif sejak pertengahan bulan Mac semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Hari ini kita telah menemui dan menyerbu satu tempat memproses air ketum yang merupakan satu tempat proses yang besar. Mana banyak rampasan yang telah kita buat dan kita akan detailkan kemudian. Polis turut merampas sepaket plastik ganja, peralatan memasak, 3 bungkusan plastik lut sinar berisi 30 kg daun ketum. Dalam ops sarang yang dilancarkan sejak 2 hari lepas, 45 individu termasuk penagih dadah dan tokan ditahan di sekitar daerah itu. Turut dirampas pelbagai jenis dadah bersama suspek yang ditahan. Selepas ini, otak mengecut terlantar di katil. Alhamdulillah bertemu kembali. 3,000 perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS disasar menyertai inisiatif pendigitalan yang baru dilancar Invest Selangor Berhad. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Hassan Azhari Idris, program melalui Hub Perniagaan Selangor SBH itu sebagai usaha pihaknya menyediakan platform rangkaian maya untuk perniagaan di negeri itu di samping mengelak penguncupan ekonomi akibat COVID-19. SBH merangkumi 3 komponen utama iaitu program promosi pelaburan Selangor, perniagaan antarabangsa Virtual Selangor Summit dan Hub Maya Majlis Teknologi Maklumat Selangor dan e-Dagang Selangor. Actually, we invited all the SMEs to register or being participants in Selangor International Expo with very minimal fees, and they can enjoy communicating and also having networking with others. It's not only local players but also international players. We provide virtual booth. We provide business matching sessions using the platform and also chat room for them to communicate with their potential buyers or potential importers from other countries. Sementara itu, Pengerusi Pelaburan Perindustrian, Perdagangan dan PKS, Datuk Teng Chang Kim berkata, dengan inisiatif berkenaan, ia menunjukkan Selangor sentiasa mempunyai perancangan masa depan untuk memastikan PKS dapat menjalankan perniagaan dalam kelaziman baharu. As far as our marketing teams is concerned, so far they have managed to sign up 300 merchants. So the work is still ongoing, and as I said, I have given a target of 3,000. So I believe within probably a year, we may be able to achieve their targets. And that depends on the whole situations. The pandemic is so unpredictable. Jelas Teng, semua usaha ini senari dengan hasrat Selangor mencapai wawasannya menjadi negara pintar serantai utama di ASEAN menjelang 2025. 22 program diatur Zakat Pulau Pinang ZPP dan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang bagi mendekatkan agensi itu dengan pembayaran zakat dan golongan asnaf. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Amran Hazal, program berkenaan dilakukan selama 4 bulan bermula September ini. Antara program tersebut ialah pelancaran portal ZPP, penerbitan buku amanah ummah dijaga, hak asnaf dibela, talaqqah zakat bersama guru takmir dan khutbah khas zakat. Kesemua program berimpak tinggi itu adalah bagi menyemarakkan budaya membayar zakat dalam kalangan umat Islam. Kempen ini ataupun bulan-bulan zakat negeri Pulau Pinang sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk tadi
bukan hanya memberi tumpuan untuk meningkatkan kutipan, tapi sebenarnya untuk menyebarluaskan lagi maklumat kepada umat Islam di negeri Pulau Pinang, kepada golongan yang mampu sudah pasti, supaya dapat terus memberikan ataupun menunaikan kewajipan zakat kepada zakat Pulau Pinang, manakala golongan yang memerlukan. Amran ditemui media selepas menghadiri majlis pelancaran bulan-bulan zakat negeri Pulau Pinang 2020 di Masjid Timah Permatang Pauh yang dirasmikan Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang merangkap Yang di-Pertua Main PP. Program lain yang diatur sempena pelancaran bulan-bulan zakat ialah kapsul 185 saat Raudah ZPP, kapsul zakat Al-Hijrah serta sembang santai zakat secara langsung melalui media sosial. Luluh hati seorang ibu apabila anak yang didatang bagai minyak yang penuh tiba-tiba tidak mampu bergerak. Otaknya mengecut pada usia 5 tahun. Bukan itu sahaja, Ahadiat Akil Hai 11 tahun tidak lagi mampu bertutur serta memahami apa yang dikatakan terhadapnya dan hanya terlantar di katil sepanjang masa. Menurut ibunya, Cikgu Kamisah Cik Engku Lamba 49 tahun, anak bongsu dari dua beradik itu dilahirkan normal dan aktif seperti kanak-kanak lain. Namun fungsi badannya merosot sejak 6 tahun lalu dan keadaannya seakan bayi selepas disahkan mengalami pengecutan otak. Sekarang ni dia macam terlantar macam semua, minum susu pun ikut perut, keluar nak berak pun kita keluarkan haji semua, kita yang uruskan semua dia. Tak ada apa-apa pun dia boleh buat sekarang ni. Dia memang respon pun tak ada. Kita panggil pun apa pun tak ada respon. Katanya lagi, Ahadiat mengalami sawan sejak 2018 dan semakin kerap sejak akhir-akhir ini menyebabkan dia perlu bergantung kepada pelbagai jenis ubatan. Anaknya juga tidak mampu menelan makanan pejal dan hanya minum susu khas 3 kali sehari melalui tiup perut yang menelan belanja lebih RM1,200 setiap bulan. Kahaknya perlu disedut menggunakan tiup dan luka di bahagian belakang badan perlu dibersihkan beberapa kali sehari, di mana kosnya mencecah RM800 sebulan. Mereka hanya bergantung kepada pendapatan suaminya sebagai pemandu lori ikan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM350 sebulan serta zakat RM300 namun tidak mencukupi. Suami pun kerja gaji RM1,400 je. Suami pun dah beromo kan, kira 56 dah. Kerja akak-akak berat benda semua ikut kemampuan tu memang tak larat lah sebenarnya, tapi terpaksa lah. Nak tanggung kos dia ni lah. Cikgu Kamisah yang menetap di Kuantan, Pahang kini tinggal buat sementara waktu di rumah ibunya di Taman Safiah Murni, Bukit Payung, Marang, Terengganu. Kehadiran kru TV Al-Hijrah turut dimaklumkan kepada Penyelaras Yayasan Kebajikan Negara YPN Terengganu, Nurma Mamat dan pengerusi Kelab Cakna Terengganu, Zaidi Muda. Memandangkan ibu beliau mengatakan bahawa apa yang mereka dapat daripada JKM tidaklah mencukupi dengan pembiayaan yang perlu mereka rawati untuk adik akil. Jadi insya-Allah kami akan cuba sedaya upaya untuk membantu keluarga adik akil membawa permasalahan ini kepada pihak yang berwajib. Bantuan makanan serta wang tunai dihulurkan bagi mengurangkan beban. Bagi mereka yang ingin membantu, boleh berbuat demikian menerusi akaun Public Bank Cikgu Kamisah Cik Engku Lamba bernombor 4739530400 atau hubungi nombor 017 977 9579. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan, hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara, menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bu, bila ya nak balik? Halo, jaga ibu, jaga adik ya.
kuasai bersama penantian yang meniti hari. Ayah, jangan risau. Alun jaga ibu. Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Berehat seketika selepas ini, depoh peluru meletup. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Sekurang-kurangnya 2 mangsa terbunuh dalam letupan kuat yang menggegarkan bandar Zarqa, Jordan. Letupan yang berlaku di depoh peluru itu turut mencetuskan kebakaran. Ada media tempatan melaporkan kejadian mungkin berpunca akibat cuaca panas melampau atau liter pintas. Menteri Hal Ehwal Media Amjad Adailah berkata gudang berkenaan yang terletak di timur bandar itu menyimpan bom mortar terbiar milik pasukan tentera. Pihak tentera memaklumkan bahawa satu letupan tercetus di salah sebuah depoh peluru yang sedang dalam proses dirobohkan. Gudang itu terletak jauh dari kawasan awam, namun bunyi letupan berkenaan dilaporkan boleh didengar hingga sejauh 30 km. Tentera sudah menutup kawasan letupan terbabit. Sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk mengenal pasti punca letupan berkenaan. Islam meletakkan kepentingan halal dalam pelbagai aspek antaranya makanan dan minuman. Selain mematuhi perintah agama, elemen itu perlu dititikberatkan dalam kalangan pengguna kerana ia mempengaruhi kepribadian dan akhlak individu. Tidak terkecuali pemilihan produk makanan dan minuman tambahan yang terdapat di pasaran. Islam telah meletakkan halal itu sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan. Seperti mana kita wajib solat, kita wajib zakat, kita wajib puasa, kita wajib pergi haji. So bagaimana kewajipan-kewajipan ini menjadi satu tuntutan, maka orang Islam juga dituntut agar mencari makanan yang halal. Kenapa? Dia ada kesan pada kehidupan manusia. Nabi SAW ada bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap cebisan daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka nerakalah tempat dia. Menyedari kepentingan status halalan Toiban, FR Kasih Marketing menjadikan elemen itu sebagai keutamaan syarikatnya dalam menghasilkan produk minuman dan makanan tambahan Arjuna Kasih dan Manja Kasih. Kami menggunakan produk-produk yang berasaskan daripada alam semula jadilah, seperti kami tidak menggunakan lemak binatang dan sebagainya. So daripada sini alhamdulillah yang lebih selamat. Yang kedua, kenapa di dalam Arjuna Kasih Manja Kasih kami juga menggunakan satu kolagen, tetapi kolagen itu berasaskan daripada ikan talapia. Ada 3 sumber kolagen di dalam dunia untuk dikomersialkan. Satu daripada lembu, bovine, yang kedua daripada ikan talapia, yang ketiga daripada sumber-sumber halalan seperti babi dan sebagainya. Dan bovine ni kenapa kami tak gunakan bovine? Kerana salah satunya kena faham bovine berasal daripada lembu dan lembu perlu disembelih, dan sembelih itu adakah dia mengikut hukum syarat dan sebagainya. Kalau kita dapatkan daripada negara luar, kita belum tentu cara penyembelihan tu kena dengan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Islam. Arjuna Kasih dan Manja Kasih yang dirumus dari herba terpilih memperoleh sijil halal Malaysia dari JAKIM selepas mematuhi piawaian bermula dari pemilihan bahan, pemprosesan sehingga pembungkusannya. Untuk pertanyaan mahupun tempahan, hubungi talian tertera atau layari Instagram dan Facebook Kasih HQ. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.